Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Yang pertama adalah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana handphone itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kehendak Allah, tanpa kekuasaan Allah, izin Allah Subhanahu Wa Taala tak akan wujud makhluk nama dia handphone. Ni makhluk Allah ni. Kalau tak dengan kehendak Allah, kalau tak dengan kekuasaan Allah, kudrah Allah Subhanahu, tak akan ada benda ni. Jadi handphone adalah kemudahan yang Allah beri pada umat di akhir zaman. Orang dulu kalau nak panggil orang kena pergi jumpa. Orang dulu kalau nak bersembang kena pergi jumpa. Akhir zaman Allah mudahkan kita, tak perlu jumpa orang pun, tak payah buang-buang masa. Kamu duduk di rumah cakap dengan orang sudah. Tak payah jumpa orang, buang masa. Masa boleh jimat. Minyak boleh jimat. Boleh Allah SWT, kita boleh banyak menggunakan kemudahan yang ada. Okey ya, contoh. Jadi kemudahan yang ada adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada dipanggil apa, syarikat iPhone tu, bukan daripada Samsung, bukan daripada Vivo, bukan daripada Oppo, apa semua, bukan. Semua tu sebab saja. Hakikatnya Allah yang menjadikan semuanya. Allah berkehendak untuk menjadikan semua ini. Jadi siapa yang menggunakan nikmat Allah ini tapi untuk mendahaka pada Allah, tidak ada adab dengan Allah. Dan bagaimana dia nak jawab nanti di akhirat? Allah akan tanya setiap nikmat yang Allah beri pada kita. Allah SWT, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika anhu mas'ula. Allah kata apa? Innal basara wal fuad, inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan yang kita tengok ni, mata yang Allah bagi ni, dan juga hati, semua itu akan ditanya tentang nanti di hari akhirat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya nanti di akhirat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah handphone. Jadi siapa yang menggunakan handphone dengan niat-niat yang buruk, dengan niat-niat untuk buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada adab dengan Allah. Bayangkan handphone harga 1000 tapi dia mendahakai Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan handphone harga 1000, 2000, 3000 tetapi 1000, 2000 harga ni menyebabkan dia terlepas syurga yang lebih bernilai, lebih nikmat, lebih kekal. Alhamdulillah. Jadi adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, beradablah kerana ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adab kepada Allah dalam menggunakan handphone. Mestilah kita kena ada niat-niat yang baik kerana Allah menilai niat kita. Inna Allah Ta'ala yanzuru ila ajsamikum ala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis Nabi SAW. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat jasad kamu, tinggi ke rendah ke, warna apa ke, termasuk wala ila suwarikum, Allah tak lihat rupa parah kamu, apa maksud tak lihat, Allah tak nilai itu semua. Allah senang. Muka macam mana, badan macam mana, kita semua hamba Allah sama saja. Yang tak sama kita adalah hati. Seperti kata Tunku Jerifai, manusia ini rambut sama hitam kata Tunku. Bila sembahyang dalam satu masjid, satu saf kata Tunku, semua sama rukuk, semua sama sujud, semua sama i'tidal kata Tunku Jerifai. Tapi hati tak sama. Dalam masjid itu semua rukuk, semua sujud, sama-sama sujud. Tapi yang tak sama apa? Hati dia apa? Ini hadir hati dengan Allah, ini hadir hati dengan handphone, ini hadir hati dengan isu semasa, ini hadir hati dengan makan, ini hadir hati dengan duit, ini hadir hati dengan perempuan, ini hadir hati dengan pangkat, ini hadir hati dengan PM. So ada PM tepi ataupun PM Malaysia. No. Okey ya. Ulama-ulama itu lari pada jawatan, orang lain ni berebut jawatan. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, sungguh nanti satu hari nanti kamu akan berebut jawatan, kata Nabi SAW. Berlaku di akhir zaman. Kita tengok depan mata kita, ambil pengajaran, doakan hidayah, sudah selesai macam tu. Tak payah kutuk lebih-lebih. Jadi sebab itu Allah menilai hati. Hati, walakin yanzuru ila qulubikum. Siapa yang hati dia itu ada niat-niat yang buruk dalam menggunakan handphone, dalam sesuatu yang tidak elok, yang dimurkai oleh Allah, dia tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa niat kita. Allah tahu apa kita beli ni untuk apa. Kita beli untuk tengok movie bagi cantik skrin kah? Kita beli untuk kita boleh tangkap gambar kita nampak lawa, nampak segar, lepas tu kita senyum seorang, handsome-nya saya, comelnya saya. Kita beli untuk apa ni? Nak edit video, nak edit gambar, nak sebar dakwah, nak buat live, Allah SWT, nak buat bisnes. Apa kita niat? Membeli handphone. Yang pertama niat belikan handphone. Sebaiknya waktu mana kita nak beli handphone ini, niat kita pertama sekali untuk kita ada jaga adab kita dengan Allah, nak pandangan Allah, tak mau keluar daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita niat apa?
niat nak mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemudahan dia panggil, nikmat kemudahan internet, kemudahan alat komunikasi ni. Ni contoh handphone lah. Yang kedua, yang pertama niat nak mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan kita beli nikmat, nak menzahirkan nikmat lah, syukur. Yang kedua, kita berniat aku nak edikan handphone ini beratkan timbangan aku nanti di akhirat. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang siapa yang beramal Allah SWT sebesar darah daripada kebaikan, Allah SWT dia akan lihat nanti di akhirat. Allah SWT dia akan lihat, Allah akan perlihatkan kepada dia, ini kebaikan yang kau buat walaupun sebesar debu. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jahat pun akan diperlihatkan juga. Allah SWT. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Seperti Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa lagi? Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan pada hari kiamat kami pasangkan neraca yang adil, iaitu mizan, timbangan amal. Tiadalah satu jiwa akan dirugikan barang sedikit pun. Setiap orang takkan rugi sikit pun. Dia buat kebaikan, dia dapat semuanya. Jika ada usaha sebiji sawi, iaitu sebesar debu saja, kami akan kemukakan juga, kami akan timbang juga, kami akan datangkan juga untuk ditimbang. Dan cukuplah kami membuat pertimbangan, kata Allah Subhanahu wa. Allah yang akan menghisap, Allah akan menghitung semua amal hamba dia. Maksudnya kita tak akan terlepas daripada perhitungan nanti di hari kiamat, sama ada baik ataupun buruk. Jadi kita niat aku pakai ini supaya memberatkan timbangan aku nanti di akhirat, dan supaya tidak aku ini menjadi penyesalan nanti di akhirat dengan handphone ni ya. Okey, niat macam tu. Dan banyak lagi niat-niat yang baik, nak dakwah, nak buat kebaikan dan sebagainya. Daripada touchscreen yang kita tengok dulu. Daripada macam dia tengok gambar-gambar yang movie ni, petunjuk touchscreen dia buat tu. Oish, tang screen ada buat. Rupanya keluar betul handphone, laptop lah apa semua, iPad semua. Screen, pegang screen dia. Benda tu semua dah. Okay, jadi Allah SWT Muhammad nak cerita apa tu? Jadi kita di akhir zaman ni kita kena niat guna handphone ni untuk ziarah keluarga, ziarah saudara. Kenapa? Walaupun kita tak pergi jasad, seolah kita dah pergi ziarah di rumah dia. Kenapa? Muka kita masuk, suara kita masuk, seolah kita duduk rumah dia. Dia macam cakap minta, abang sihat. Dulu orang tak surat tak macam ziarah. Lah ni macam ziarah tu handphone. Berniatlah pakai handphone untuk menziarahi saudara kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ziarah tok guru kita, ziarah ulama kita. Allah SWT. Okey. Berniat juga untuk tanya tentang khabar mereka apa semua, mengunjungi yang sakit, untuk mengucapkan takziah mereka meninggal dunia dan sebagainya. Okey ya. Gunakan handphone kalau orang meninggal, ucap takziah. Okey. Khususnya niat menggunakan handphone, kata Al-Habib Sa'ad, berniat untuk mengenal lebih jauh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Niat aku guna handphone ni supaya aku nak kenal lebih mendalam, lebih jauh orang yang dicintai oleh Allah, para wali, para ulama. Tanpa handphone kita akan kenal ulama. Tanpa handphone orang tak kenal Kota Tarim, Kota Madinah, Kota Mekah, Mesir, Universiti Al-Azhar. Kita berkantau dulu semua ni. Bila ada handphone masuk, ni Tarim, ni Habib, ni Syekh, ni ulama, ni mufti ni sekian-sekian muhaddis, ini ulama ni ulama. Kita pun rasa masya-Allah, baca bidatar dia masya-Allah, tengok video dia, tengok akhlak dia masya-Allah. Berniatlah kita pakai handphone untuk kita lebih mendalami, mengenali para wali Allah, para orang yang dicintai oleh Allah. Dengan kita melihat akhlak mereka dalam handphone, orang buat video akhlak syekh ni dengan syekh ni, ilmu dia, nasihat dia, ibadat dia, akhlak dia, keistimewaan dia, kelembutan dia. Kita tengok masya-Allah lembutnya syekh ni, lembutnya masya-Allah. Kita akan lebih mencintai para wali. Handphone ni, handphone bagus guna macam ni. Orang Islam guna handphone macam ni. Allah senang. Dan niat apa lagi? Niat mempelajari segala hal yang dapat mengantarkan aku, membawa aku pada Allah. Niat guna handphone. Niat apa? Niat Allah SWT. Niat nak belajar segala ilmu ataupun perkara yang dapat membawa kita kepada Allah, yang ingatkan kita pada Allah, tak kira apa ilmu pun. Mana ilmu yang bawa kita ingat Allah, Allah SWT, kita nak handphone kita macam tu, kita nak guna untuk tu, dapat ilmu macam tu.
Contoh kadang-kadang kita ni duk kerah hati tengok video ustaz 2 minit. Terus lembut hati, astagfirullah, nangis. Kadang duk kerah hati tengok bencana alam, dia ayat Quran pula. Kadang dia tunjuk gambar pengajaran orang cacat tapi dia tetap pergi masjid. Tak ada kaki tetap pergi masjid, tetap pergi balik ilmu. Kita Allah, aku ni ada kaki pun tak pergi. Astagfirullah, insaf, ingat Allah. Tujuan yang macam tu. Allahumma salli Muhammad.